Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Without further ado, Kak F nak teruskan dengan topik kita pada malam ini. Kak F nak kongsikan topik yang very simple. Sebenarnya Kak F dah pernah cerita pun pasal topik ni, but it's just that renaming benda ni lah kan. Untuk kita benar-benar berubah, sebenarnya kita perlu wajib melalui 3 step, ya. 3 step untuk kita betul-betul ubahkan kehidupan kita. Dan bukannya ubah ni ubah yang sementara tau, tapi ubah ni adalah ubah yang secara permanent. Okay, 3 step yang Kak F kongsikan sebelum ni adalah: yang pertama, knowing, tahu; yang kedua, do, buat; dan yang ketiga adalah be, jadi. Okay, ramai orang berimpian, hari ni aku tak nak lagi lah jadi pemarah, aku nak jadi ibu yang penyayang. Ataupun aku nak tenang-tenang je, aku tak nak terseksa jiwa dan ragaku. Ataupun ada yang berkatakan, yes, aku nak berjaya dalam apa yang aku buat. Ramai yang ada impian macam tu, ramai nak be in that situation, nak jadi seorang yang pemaaf, nak jadi seorang yang penyayang. Namun, ramai yang rajin nak skipkan step 1 dan step 2. Okay, now let's look balik. Apakah step yang pertama tu? Alright, step pertama tu adalah know. K-N-O-W, tahu, know, tahu macam mana caranya kita nak ubah hidup kita. Tahu yang minda kita ni sangat berkuasa. Kita tahu yang sebenarnya apa-apa perubahan yang kita nak buat, ia haruslah bermula daripada diri kita sendiri dan bukan orang lain. Tahu. Tapi persoalannya, tahu kita tu tahu tang mana? Benar-benar ke kita faham atau kita sekadar faham biasa-biasa saja? Sebagai contohnya, ni jujur ya, Kak F tanya terus terang ni, jujur ni, dah berapa ramai orang yang masuk macam-macam seminar untuk belajar macam mana nak kawal kita punya fikiran. Terus terang sahaja, terus terang. Kak F sini pun ramai dah tahu kan cerita kan. Kak F daripada tahun 2011 lagi Kak F dah terjebak dengan semua ni kan. Masuklah segala macam-macam, you just name it lah. Mana-mana sifu kat Malaysia ni kebanyakannya Kak F dah kenal. Sebab apa? Seminar ni aku dah masuk, yang ni dah masuk, yang ni dah test power, yang ni dah test power, yang ni dah test power. Siap dah habis je seminar, siap boleh singgah office, balik dan bagi tahu, ya Allah, terasa macam akulah orang yang paling berilmu dalam dunia sebab semua seminar aku dah masuk, semua sifu aku kenal. Semua orang aku dah ambil gambar. Namun, adakah berbeza hidup? Langsung tak ya. Dia punya perbezaan tu hanya sekadar 2-3 hari. Lepas tu bila sesuatu benda berlaku, dah balik-balik kepada hidup kita yang normal. Okay. Alright. Now, masalah di level no ni, banyak orang tertipu dengan level no ni. Dia merasakan dia faham. Sama juga macam bila kita katakan, kau jangan risau pasal rezeki. Jangan risau sebab rezeki tu daripada Allah. Tapi berapa ramai yang risau? Kan? Berapa ramai yang risau bila hujung bulan je kita tak cukup nak bayar komitmen? Berapa ramai yang risau? Sedangkan kita dah belajar daripada kecil ni, jangan risau bab rezeki, jangan risau bab rezeki. So, jadi persoalannya sekarang ni, knowing kita tu, tahu kita tu di level mana? Sebab bila kita tak betul-betul faham, bila tang do tu nanti, tang buat tu nanti, buat sekali, 2 kali jadi, masuk 3 kali, tak jadi, ada benda berlaku, kita dah menggelabah badak, kan? Lepas tu kita baliklah kepada sifat asal kita, habit kita. Why? Ingat lagi tak apa yang Kak F tulis tadi, tengah hari tadi? Kak F ada cakap kan, change is sangat menakutkan. Tak ramai orang nak berubah. Why? Sebab kita tak tahu pun perubahan tu nanti jadinya lagu mana. Kan, kita nak berubah tu macam mana, kita tak tahu benda tu. Bila kita tak tahu, change is, dia akan memberikan kita satu perasaan yang sangat tak best, sangat yang rasa macam, ya ke, boleh ke, betul ke, ini ke, itu ke. Dan bila itu terjadi, badan kita ni akan terus meresponkan macam, wah, this is dangerous. Ini macam nak attack aku punya existence. So, keluarlah suara-suara yang dekat belakang tu. Sebagai contohnya, berapa ramai kat sini yang buat affirmation, aku kaya, aku berjaya, aku itu, aku ini. Tapi cuba tengok, bila sebut aku berjaya, aku bahagia, aku kaya dan itu ini, apa suara-suara halus dekat belakang tu? Boleh faham so far ya? Ramai orang terperangkap dengan permainan akal. Kita rasa kita tahu,
Tapi kita tahu hanya di level akal semata-mata, kita belum betul-betul faham. Dulu, a few years back, Kak F ada join satu seminar ni tau. Okay, seminar ni dia mengajar pasal, kalau pernah dengar pasal tapping. Ya, dia lebih kurang ala-ala EFT lah, Emotional Freedom Technique. Kak F belajar, masuk. Masuk kelas tu, orang tap, Kak F tap. Satu badan yang aku tap kan. Orang buat jadi, Kak F lebam-lebam badan. Jadinya tidak. Why? Kita tak faham. Ya, kita buat, kita tak faham, buat 2-3 kali, alamak. Stuck, bila yang buat lebih sedihnya apa? Bila kita stuck, kita tak tahu dengan siapa kita nak refer. Bila kita tak tahu siapa kita nak tanya, agak-agak apa jadi? Agak-agak apa yang akan berlaku di saat kita buat tang tu tak jadi, kita ada question dan tak ada siapa pun yang nak bantu kita masa tu, agak-agak apa jadi? Sebenarnya apa yang akan jadi adalah kita akan balik kepada perangai asal kita, kita akan balik kepada habit kita, kita akan balik kepada programming kita, kita akan balik kepada semua tu. Why? Because perasaan itu dia rasa safe. Dia tidak rasa tergugat. Ini something yang aku familiar. Aku akan balik kepada yang ni. Sebab yang change yang baru ni kita tak tahu lagi apa yang akan berlaku, apa yang akan terjadi. Baru buat sikit je kita dah start, kita tak tahu nak refer pada siapa. When that thing happen, percayalah 100% kita akan balik-balik kepada perangai asal kita. So far boleh faham? That is why my advice, kalau macam contohnya kita betul-betul nak faham tentang how mind works ataupun nak faham tentang betapa powerfulnya minda kita ni, make sure kan kita betul-betul faham. Kita kena betul-betul faham. Our mind is seriously so powerful. So powerful. Okay? Alright, itu adalah antara knowing dan doing. Ada orang, dia do. Tapi dia tak faham apa dia buat. Dia mengikut orang lain. Ya, orang cakap, kau kena, macam Kak F lah cerita kan, kau kena buat tapping. Tapping tu bagus. Kita pun tengoklah, berguru dengan YouTube kan. Tengok orang tu buat tapping. Kau kena tapping tang sini, tapping tang sini, tapping cucuk tang sini, cucuk tang sini, cucuk tang sini. Tapi at the end of the day tak faham. Main buat saja. Bila kita buat, again kita punya old programming kita, belief system kita and everything akan hilang lah. Ini macam tak betul aja ni, ini tak jadi. Keluarlah suara-suara tu. Dan at the end of the day, apa yang berlaku? Back to square one. Back to square one. Yeah? Jadi sebab itu, step 1 kena faham betul-betul adalah yang pertama, you kena bina the knowing, which is you kena bina kefahaman, betul-betul faham kenapa, apa benda Allah yang you all buat sebenar-benarnya. Dah ada kefahaman, barulah boleh move on to the second stage, which is doing. Dan doing ni selalunya kita selalu juga tertipu. Kenapa? Bila kita buat tu, kita buat sekali dua, jadilah. Bila dah jadi, kita dah start rasa comfortable, betul? Bila kita dah comfortable, kita akan balik semula ke perangai lama. Why? Sebab kita rasa next time aku buat pun dia akan jadi balik. But untuk jadikan dia sesuatu habit yang baru, dia tak boleh 1-2 hari. Macam Kak F belajar tentang beberapa bulan lepas lah, Kak F belajar tentang intermittent fasting. Baru-baru nak berjinak-jinak dengan IF lah kan. So, bila Kak F tengok orang belajar pasal IF ni, Kak F tengok orang boleh puasa sampai 20 jam, 20 jam puasa, 4 jam makan, ada orang boleh puasa sampai 40 jam, semua Kak F macam, wow, amazingnya, macam mana kau boleh buat benda macam ni? Namun, bila Kak F dah faham, rupa-rupanya, kau kena puasa a minimum of 12 ke 13 jam, baru lemak-lemak kau ni akan dibakar, baru Kak F rasa macam, no wonder lah kena puasa selama beberapa jam. And then bila kita dah membina satu kefahaman, bila Kak F buat, mula-mula sekali, buat 12 jam puasa, 12 jam boleh makan. And then Kak F try lagi, bolehlah buat sampai 20 jam puasa, 4 jam makan. Bila Kak F try lagi, senanglah. Dulu Kak F membina kefahaman yang bila kita dah berumur, sangat susah nak turunkan berat badan. Then bila Kak F dah buat, baru Kak F rasa, sebenarnya nak turunkan berat badan tu senang. Tapi kenapa Kak F tak turun-turun? Sebab Kak F stuck di do. Dia tak proceed lagi kepada B. Why? Sebab tu lah complacent. Kan? Macam aku dah comel lah, cukup lah. Okay? So far boleh faham ya apa yang Kak F nak ceritakan pasal malam ni?
kita selalu tertipu dengan the knowing and doing. So bila kita stuck dekat knowing dan doing, kita memang takkan boleh masuk ke level yang ketiga, which is being. Nak jadi apa? Nak jadi bahagia? Nak jadi seorang yang pemaaf? Nak jadi seorang yang tenang? Itu semua hanya akan tinggal kenangan semata-mata. Itu semua hanya tinggal niat semata-mata. You can never be kalau you tak lepas lagi stage 1 and stage 2. Namun, kena ingat juga ni, nak masuk ke stage 1 dengan stage 2, yang lagi satu yang akan mengukuhkan korang punya perjalanan ni adalah dua benda. Yang pertama adalah kita sebenarnya nak apa? Niat itu setkan intention kita bila kita nak buat sesuatu. Nak apa? Nak apa ni? Kita tanya soalan, kau nak apa sebenarnya? Soalan tu sebenarnya very powerful tau. Sangat-sangat powerful. Kenapa? Sebab dia bagi tahu yang kita sebenarnya ada power. Kita sebenarnya boleh memilih. Kau nak pilih apa? Nak pilih nak hidup merana macam sebelum ni, atau kau nak apa? Sebenarnya itulah nak apa. Sebab bila kita dah tahu kita nak apa, benda tu akan membuatkan setkan hala tuju. Selagi kita stuck dekat sini, dia macam nak apa tu macam tak kisahlah, buat separuh jalan, it's okay lah, tak apalah, besok lusa lah aku jadi pemaaf, tak apalah, aku tahun depan je lah aku jadi jutawan, tahun ni tak apalah, it's okay lah, settle je dengan apa yang ada. Selagi kita ada that kind of dipanggil fallback plan, selagi itulah kita akan macam tak apalah, next time lah, tak apalah, next time lah. The willpower tu tidak ada. So far boleh faham? 3 step ni, kalau miss salah satu step 1, step 2 tu miss mana-mana, jangan haraplah kita boleh sampai ke step yang ketiga. Jangan harap. Memang kita tidak boleh sampai ke step yang ketiga. Macam kata nak membina knowing tu tadi, nak membina knowing, step yang pertama tadi kan kita kena ada niat kan. Satu lagi yang kena faham betul-betul adalah kita kena belajar untuk diamkan minda kita. Sebab bila minda kita bising, you nak masuk level 1 pun tak lepas, step 1 pun tak lepas. You akan sangkut dekat niat aja. Nak move on, cannot. Why? Sebab dia akan kacau. Memang kita selalu tertipu lah. Terus terang Kak F cakap lah, you masuk seminar mana-mana pun kan, sebab Kak F dah banyak masuk seminar kan, yang berbayar, yang Kak F beribu-ribu masuk seminar ni, beribu-ribu Kak F habis daripada tahun 2011. Tak ada seorang pun yang Kak F masuk seminar dia mengatakan, kau nak bahagia, kau nak berjaya, kau kena sebelum tidur tu fikir masalah. Tak ada. Tak ada seorang pun yang kata, kau kalau nak bahagia, kau kena judge orang. Tak ada. Semua orang akan cakap benda yang sama. Kau kena bersyukur, kau kena dia mulakan dengan kau kena bersyukur, kau kena selalu fikir yang baik-baik, sebab like attracts like. Masuk je mana-mana seminar, everybody will say exactly the same thing. Yang membezakannya penerangan, dan yang membezakannya teknik-teknik yang mereka gunakan. Masuk je lah mana-mana. Kak F buat research. Kak F mengguna I read almost like 40 over books. Kak F buat research tentang benda-benda ni semua. Everybody speak about the same thing. Everybody. Tak ada seorang pun kata yang kau nak ubah fikiran tu dia kena bermula daripada jiran ke, daripada ibu bapa ke. Tak ada. Semuanya akan bermula daripada diri kita sendiri. So, ini yang kita kena tanya diri kita betul-betul. Kita nak apa sebenarnya dalam hidup? What do you want? Kak F nak share satu cerita. Betapa powerfulnya bila kita dah faham, dan betapa powerfulnya bila kita dah, sebenarnya step 1 tadi macam saya cakap lah, bila kita dah faham tu kan, you know, even that itself is so powerful. Masa Kak F dalam sesi personal coaching Kak F ialah biasalah kan, salah satu teknik je kita nak melepaskan beban tu adalah dengan memaafkan orang kan. So salah seorang daripada Kak F punya klien, dia bagi tahulah, dia kata hidup dia tersiksa. Kak just share kat sini supaya benda ni boleh menjadikan just sharing lah basically hopefully we can learn something out of this. So bila Kak dah explain tentang pentingnya kita nak kena maafkan orang, tarang soal. So Kak tanya dengan dia, so are you ready untuk kita melepaskan beban? Are you ready untuk kita membuatkan teknik kemaafan? Dia kata okay, dia macam
ready tak ready lah. Okay, so Kak F cakap dengan dia, okay, you just tarik nafas, and then okay, kita akan buat bawah sikit, kita nak maafkan dia. Tiba-tiba kau bila nak suruh dia maafkan orang yang buat dia tu, tiba-tiba Kak F tengok dia start nangis-nangis. Dan Kak F cakap, kenapa pula ni? Lepas tu dia jawab, Kak F, macam mana saya nak maafkan orang ni? Orang ni buat saya teruk sangat, hidup saya tersiksa sebabkan orang ni. Dia dah macam menangis-nangis. Bayangkan masa tu kan, dah lah kita jumpa dekat McDonald kan, tempat yang public gila kot. Tiba-tiba dia menangis kat situ, menangis teresak-esak. Kak F pun macam, cuak juga aku ni kan, dah lah depan orang ramai. Namun bila kita twist sikit minda dia, kita twist sikit je, tak banyak, sikit aja kita twist. Kita cakap kenapa macam ni, kita ubah sikit minda dia. Dalam a few seconds sahaja, dia dah boleh mampu untuk melepaskan dia punya kemarahan dan memaafkan orang. See? Knowing. Bila kita betul-betul faham, benda tu jadi mudah. Namun, untuk kita replicate the same result over and over again, benda inilah yang kita kena buat sampai satu tahap dia dah jadi automatic. Itulah jadinya being. Be. Okay? Sebenarnya nak berubah ni tak susah tau. Bila you faham, you betul-betul faham the reason behind it, kenapa sesuatu benda berlaku, ya, all the supporting information lah. Bila you dah faham benda tu, sebenarnya nak berubah tak susah. Terus terang Kak cakap, life is very easy. Sebab hidup kita ni dia ada certain law. Kita kena ikut law tu. Dia ada certain prinsip yang kita kena ikut. You ikut tu, insyaAllah mudah. Orang lain tak boleh bantu kita, hanya kita saja yang boleh bantu diri kita. Okay, Kak F nak recap sekali lagi, yang untuk kita betul-betul berubah, ya, untuk menjadi seorang yang berjaya, untuk kita menjadi seorang yang tenang, bahagia, pemaaf dan segala-galanya. Inilah 3 step yang kita wajib lalui. Yang pertamanya adalah knowing, know, tahu, faham, bukan sekadar di akal tetapi betul-betul faham. Yang kedua adalah doing, buat, ya, dan buat ni bukan sekadar 1-2 hari, namun buat secara konsisten. Ada orang kata 21 hari, ada orang kata 30 hari, ada orang kata 45 hari, ada orang kata 90 hari. It doesn't matter. Because if you want to change to be the new you, inilah the change of attitude itu penting. Ya, kita dah tak boleh lagi buat attitude yang lama-lama, aktiviti yang lama-lama, perangai yang lama untuk kita dapatkan hidup yang baru. No. You mesti ubah lifestyle you untuk you dapatkan the next stage, which is to be. Be orang yang pemaaf, be orang yang penyayang, be orang yang berjaya and everything. Itulah step yang kita kena lalui. So don't skip any of this. Tak boleh buat tanpa kepahaman, tak boleh faham tanpa buat. Sebab kita akan tertipu dengan ilmu. Okay? Alright. Kalau tidak ada apa-apa soalan, Kak F undurkan diri dulu. InsyaAllah kita akan berjumpa selepas habis kelas rebirth. Mana tahu kalau next week tiba-tiba Kak F teraja nak share kan, nanti Kak F akan buat sharing lagi. Ada banyak benda yang Kak F nak share sebab to me is a kickstart of everything kan. Kak F pun bermula dengan sesi free ni juga. Kak F masuk je kelas mana-mana semua kan. That's my kickstart lah untuk betul-betul berubah ni. My kickstart is memahami. Betul-betul faham. And I read like nobody's business. Kak buat research yang gila-gila sebab nak membinakan kepahaman. Dan bila dah faham tu, barulah boleh next stage. Okay, alright, that's all pretty much about it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita boleh hidup bahagia, tenang dan berjaya selepas ni, insyaAllah, amin. Hidup kita hanya sekali, hiduplah dengan bahagia, tenang dan segala-galanya. Why? Because we so deserve it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good night.